Jumlah perdagangan negara Brunei Darussalam meningkat 98.3% bagi bulan September 2021 berbanding bulan yang sama pada tahun 2020. Manakala bagi perubahan bulan ke bulan, jumlah perdagangan bagi bulan September 2021 meningkat 5.3% berbanding bulan Ogos 2021. Jumlah ekspor meningkat 127.1% tahun ke tahun berbanding bulan September 2020. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan api galian dan kimia. Peningkatan ekspor bahan api galian terutamanya didorong oleh peningkatan dalam nilai ekspor minyak mentah, gas asli cecair LNG dan produk petroleum dari aktiviti hiliran. Dari segi komoditi mengikut seksyen, bahan api galian merupakan penyumbang utama ekspor negara Brunei Darussalam 77.7%, kimia 19.6% dan jentera dan kelengkapan pengangkutan sebanyak 1%. Pasaran ekspor utama adalah Republik Rakyat China, diikuti Australia dan Jepun. Komoditi ekspor terbesar ke Republik Rakyat China adalah kimia diikuti dengan bahan api galian. Manakala ekspor terbesar ke negara Australia dan Jepun adalah bahan api galian. Bagi import pula, peningkatan disebabkan oleh import bahan api galian yang sebahagian besarnya digunakan sebagai input bagi penghasilan produk petrokimia. 5 komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian, kimia, jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan dan barangan keluaran kilang. Mengikut kategori penggunaan akhir, import barang perantaraan menyumbang 58.7%, import barang modal 37.2% dan barang penggunaan 4.2%. Import mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah Malaysia, Norway dan Rusia dengan komoditi import terbesar adalah bahan api galian. Mengikut MOD pengangkutan pada bulan September 2021, peratus yang tertinggi adalah MOD pengangkutan laut, diikuti pengangkutan udara dan darat. Laporan penuh IMTS bagi bulan September 2021 boleh diperoleh melalui laman sesawang JPES di www.deps.gov.pn. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan September 2021 meningkat 2.2% tahun ke tahun berbanding bulan September 2020. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya menyatakan harga makanan dan minuman ringan juga meningkat 2.5%, manakala harga bukan makanan meningkat 2.1%. Peningkatan IHP didorong oleh peningkatan harga dan kos pengangkutan, makanan dan minuman ringan dan restoran dan hotel. Walau bagaimanapun, peningkatan ini diimbangi oleh penurunan harga dan kos perhiasan, peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah, perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain serta rekreasi dan kebudayaan. Kenaikan bagi harga pengangkutan sebahagian besarnya disebabkan oleh kenaikan harga kenderaan bermotor diikuti oleh tiket penerbangan memandangkan jadual penerbangan yang terhad. Harga makanan dan minuman ringan meningkat disebabkan oleh kenaikan harga seperti ayam, sayur-sayuran dan minyak masak. Kos restoran dan hotel meningkat didorong oleh peningkatan harga dalam menu terpilih bagi catering berkontrak dan restoran dan kafe selaras dengan kenaikan harga produk mentah. Bagi perubahan bulan ke bulan, IHP bagi bulan September 2021 meningkat 0.4% berbanding dengan bulan Ogos 2021. Indeks makanan dan minuman ringan meningkat 0.3%. Manakala indeks bukan makanan meningkat 0.4%. Laporan penuh IHP bagi bulan September 2021 boleh didapati melalui www.deps.gov.pn.
Syarikat Penerbangan Diraja Brunei RB menerima anugerah kru kabin terbaik dunia 2021 oleh World Travel Awards untuk kali kedua berturut-turut. Kejayaan tersebut menjadi bukti RB diiktiraf kerana keramahan dan perkhidmatan bertaraf dunia berasaskan nilai-nilai kebruneian. Kejayaan tersebut juga menunjukkan RB berada di landasan yang betul dalam memberikan perkhidmatan berkualiti kepada para pelanggan. RB juga telah menerima beberapa penghargaan daripada World Travel Awards beberapa bulan yang lalu termasuk Syarikat Penerbangan Terbaik Asia Kelas Perniagaan 2021 dan Kru Kabin Terbaik Asia 2021. SME 360 diperkenalkan oleh Bank Islam Brunei Darussalam BIBD ke arah memberikan kemudahan terbaik dalam komuniti perniagaan melalui visi dan misi meluas. Ini termasuk satu siri inisiatif iaitu platform laman sesawang mikro baharu dan kempen penglibatan masyarakat yang bertujuan membantu para pengusaha mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam mendepani kesukaran dan cabaran semasa pandemik COVID-19. Ia bertujuan membantu ke arah pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, dinamik dan mampan. Pada masa yang sama, SME 360 berperanan dalam meningkatkan semula perniagaan kecil di negara ini selaras dengan peranan BIBD sebagai rakan dalam kemajuan PMKS. Lebih 6,000 pengusaha yang berdaftar di negara ini akan dibantu dalam usaha berterusan menjana perniagaan pada tahun-tahun mendatang. It is aimed at fostering entrepreneurship. Permintaan bagi sungkup muka amat tinggi pada masa ini, apatah lagi sungkup muka yang boleh dicuci dan dipakai semula berbanding sungkup muka yang pakai buang. Ini kerana sungkup muka yang boleh dicuci atau washable dapat menjimatkan wang. Lebih menarik lagi jika sungkup muka dipadankan dengan beg dan juga tudung bawal. Di sinilah timbul idea pengasas Soon by Alia Couture untuk membuka perniagaan pembuatan set sungkup muka, beg dan tudung bawal yang mampu dimiliki setiap orang dengan harga yang berpatutan. Saya memikirkan memandangkan saya lihat masa ni paling banyak disposable pak. Sedangkan disposable ni tani pakai buang. Why not saya membuat yang washable punya? So I survey the material yang sepatutnya digunakan. So ada ya cotton yang membagi kita ni selesa, yang dah sesak nafas. So I survey kan. So saya balik segala kain, materialnya yang dapat digunakan. And then saya YouTube face mask design yang masa ini digunakan. So saya try. Sukat cuba dulu untuk diri sendiri. Bagus. Baru saya membuatkan banyak sedikit lain-lain desain. Jadi saya iklankan ke satu di Facebook. Dan dapat sambutan, alhamdulillah. Buat dalam 20 pieces, sold out within a week. Masa tu harganya RM5 satu. So buat lagi design lain. Masa tu membuat KF94 tu. And then aku buat lagi design lain, pattern lain lagi. Lain kain lagi. Lain lagi materialnya, harganya pun naik sedikit macam tu. Mula-mula tu emas dulu. And then sudah ada lagi idea tu. Kenapa indah tudung set yang buatkan dia lagi. Jadi dia bowel set, segalanya daripada English cotton ke chiffon, aku buatkan. Dan ada lagi idea fasa baru kan. Fasa baru tu why not boho buat bag, sling bag kah, boho bag kah. Jadi yang baru aku buat yang mula-mula arm sling bag.
Cotton je ni. Ni cotton. Ni dibalikan. Semua barangnya dibalikan, dikomplitkan untuk membuat ni dengan masnya sekali. Sekali ni masnya Indah lagi 2 ply. 3 ply. Ada sponge lagi di dalam. So very comfy. Yang ni. Dengan mempromosikan pembuatan set sungkup muka, beg dan bawal dalam sosial media telah banyak membantu menaikkan jualan produk pengiran Zahratul Hasima walaupun menghadapi beberapa halangan dalam menjalankan perniagaan. Permintaan bagi sungkup muka keluarannya dikembangkan lagi dengan mengambil kira keselesaan pengguna. Actually, saingan itu banyak. Nah, mustahil kan? Banyak kata ni membuat orang sedikit lah lain dari yang lain. Jadi kata ni kan samakan. Satu. Kedua, harga material yang tinggi. And then material yang digunakan itu pun sangat terhad di Brunei. Kadang-kadang menunggu ia datang itu delaynya belum datang lagi nya. Bila tani sudah needed benar itu barang itu tidak ada bah. And then maintaining you punya quality of product itulah. Pasal kita ni mau customer puas hati. Itulah. Pengasas Soon by Alia Couture berharap agar pelanggan-pelanggannya berpuas hati dengan produk yang telah beliau hasilkan di samping dapat mengembang majukan lagi perniagaannya, khususnya memperbanyakkan lagi desain dalam pembuatan set sungkup muka, beg dan bawal. Orang ramai yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai produk Soon by Alia Couture bolehlah melayari melalui Facebook dan Instagram @Soon by Alia Couture. Nah, ni warna grey hitam. Saiznya saiz M. Kalau demo lock combo 13. Okay. Harganya RM3. Laman media sosial kini menjadi pilihan para pengusaha tempatan untuk memasarkan produk mereka. Ini tidak terkecuali perniagaan secara bandel dari rumah yang dilaporkan mampu meraih pendapatan lumayan. Dengan menggunakan laman sosial, para peniaga bandel mendapati mudah untuk memasarkan produk mereka, lebih-lebih lagi dengan penularan COVID-19. Meskipun baju-baju dijual dengan harga yang murah tetapi itu tidak bermakna ia tidak mempunyai kualiti yang baik. Indah semua orang boleh mampu membeli barang mahal. Kerana itu aku membuka bundle untuk menolong orang yang mendapat baju yang kualiti yang baik dengan harga yang berpatutan, harga mampu milik. Indah semua baju bandel ni ada yang indah baik. Indah semua yang ada yang indah baik, ada yang baiknya juga, ada yang masih kualitinya masih bagus, ada yang kualitinya masih tip top. Di sebalik berhadapan beberapa cabaran, namun dua orang pengusaha bandel ini tetap yakin penggunaan laman media sosial mampu memudahkan mereka untuk mencari pelanggan dan memasarkan baju-baju mereka. Aku sendiri boleh work from home. Indah payah lagi keluar, hanya membuatkan gambar-gambar keluar. Di sana diorang akan membeli tu. Indah semua baju yang kami ambil itu dalam satu bel itu, indah semua yang baik. Itu salah satu cabarannya juga. Sudah